Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bagi pendidikan Islam tahun 2 pada minggu ini, kita akan sentuh unit adab yang bertajuk Indahnya Persahabatan. Okay. Seterusnya kita tengok pengertian sahabat. Apa yang dimaksudkan sebagai sahabat tu? Okay, yang pertama, sahabat ni adalah orang yang dikenali rapat dan disukai. Maksudnya kita kenal dia betul-betul. Kemudian kita suka dengan dia. Itu adalah sahabat. Okay, yang kedua, sahabat ini adalah orang yang ada waktu kita susah dan dia ada waktu kita senang. Okay, waktu kita senang dia ada, kemudian waktu kita dalam kesusahan ataupun kesulitan dia pun ada bersama-sama dengan kita. Itulah artinya sahabat. Okey, yang kedua, kita tengok hadis. Okey. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sekali lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Okey, maksud dia kat sini, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga kamu kasihi saudara yang lain seperti diri sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, maksud dia kat sini, iman kita ni takkan sempurna selagi mana kita tak sayang, kita tak kasihi orang lain seperti mana kita sayang akan diri kita sendiri. Contoh, kita ni tak boleh kena benda-benda yang tajam, kita tak boleh terluka sikit pun, kita tak boleh sedih-sedih, maka kita tak boleh bagi orang lain sedih, kita tak boleh sakiti hati orang lain. Macam tu juga dengan diri kita kan. Kita tak boleh, kalau kita tak boleh disakiti, maka kita jangan menyakiti orang lain. Okey. Kita tengok ciri-ciri sahabat sejati. Kita tengok ciri-ciri ni ada tak kat kita? Ada tak dekat kawan-kawan kita? Okey. Yang pertama, ciri-ciri sahabat sejati adalah bantu-membantu. Okey. Maksud dia hari ni kita bantu dia, esok dia bantu kita balik. Sama-sama membantu. Kita nampak kawan kita tengah cuci kelas, walaupun hari ni bukan kita bertugas, tapi kita tengok dia sapu sampah, penat, kita tolong dia. Tolong pegangkan penyodok. Okey, awak sapu saya tolong cedokkan sampah. Okay. Bantu-bantulah walaupun bukan tugas kita. Okey, yang kedua, menggunakan panggilan yang mesra. Panggilan yang mesra ni panggilan yang disuka. Contoh, kita tengok dia comel-comel, cantik-cantik, comel putih-putih kan. Kita panggil dia, saya panggil awak Putih boleh tak? Walaupun nama dia bukan Cik Putih pun. Nama dia Aminah. Kita nak panggil dia Putih sebab dia kulit dia putih. Saya nak panggil awak Putih boleh tak? Kalau dia suka, bolehlah kita panggil dia Putih. Tapi kalau dia tak suka, walaupun namanya tu baik, dia tak suka, maka kita tak boleh panggil dia dengan nama tersebut ataupun panggilan yang tersebut. Okey. Yang ketiga, nasihat menasihati. Okey. Sahabat sejati ni dia akan saling menasihati sesama sendiri. Contoh, kalau kita nampak kawan kita ni tak nak belajar, dia main je kan. Okey, kita nasihatkan dia, awak janganlah main, jangan. Okey, kita kena belajar. Kita waktu cikgu mengajar, kita kena belajar, janganlah tidur. Sama juga dengan dia. Kalau kita buat kesalahan, contoh dalam kelas cikgu kata, waktu cikgu tak ada, jangan main. Kita pergi main, kita berlari. Lepas tu kawan kita yang baik ni dia akan tegur kita, awak jangan lari awak, nanti kalau jatuh nanti siapa yang susah. Maksud dia sama-sama menasihati. Okey, ciri-ciri yang seterusnya bertolak ansur. Bertolak ansur ni maksud dia kita kena mengalah lah. Bukan maksud dia kita mengalah atau kita kalah, tak. Okey, bertolak ansur ni, kita mengalah ni maksud dia sama-sama kita menjaga hubungan sama kita. Kalau kita sama-sama keras kepala, agak-agak siapa yang menang? Tak ada siapa yang menang. Sebenarnya syaitan yang menang. Menang apa? Dia menang menghasut kita supaya kita bergaduh sesama kita. Okey, yang seterusnya menjaga hati. Ini yang penting. Bila kita berkawan, bila kita ada sahabat, kita kena jaga hati dia. Benda yang dia tak suka, kita jangan buat. Kita jangan sebut. Kita jangan apa-apalah yang benda yang menyebabkan hati dia tak suka. Okey, seterusnya menjaga aib. Okey, contoh kita tahu rahsia kawan kita. Okey, kita tahu rahsia kawan kita, kita janganlah sebar kepada orang lain. Okey. Apa rasanya kalau kita aib ni maksud dia malu, benda yang malu. Apa awak rasa kalau orang cerita tentang aib awak? Apa benda yang awak malu? Awak tak suka kan? Okey. Jadi kita pun janganlah cerita benda-benda yang memalukan dia. Contoh,
baju dia terkoyak. Kita seorang je nampak, orang lain tak nampak. Kita janganlah beritahu, "Weh, baju dia koyak." Okay, kan dia dah malu. Okay. Seterusnya, ziarah menziarahi. Okay, ni sahabat sejati ni akan saling menziarah-ziarahi lah. Contoh kawan kita sakit, janganlah buat tak tahu. Dah tahu kawan kita tu demam, dah tahu kawan kita tak datang banyak hari, rumah dia dekat je dengan kita. Okay? Kita tak pergi ziarah, lalu depan rumah dia buat tak tahu je, buat tak kenal. Okay? Jadi sahabat jati ni dia akan ziarah menziarahi. Okay, seterusnya kita tengok kepentingan adab bersahabat. Okay. Adab bersahabat, apa pentingnya kita ada adab ni? Okay, yang pertama dari segi penyayang. Okay, sifat penyayang. Menyemai sifat berkongsi, kemudian memupuk rasa kasih dan sayang. Okay, bila kita ada adab ketika waktu kita sahabat tadi, kita ada ciri-ciri yang sahabat sejati, maka kita akan menyemai dalam diri kita ni sifat berkongsi. Maksud dia, kalau kita tengah gembira, kita akan kongsi kegembiraan kita dengan dia. Okay? Kalau dia tengah sedih, maka kita akan berkongsi rasa kesedihan. Macam mana? Kita cuba bantu apa yang kita boleh bantu. Barulah ada sifat penyayang dalam diri sesama sendiri. Okay. Kemudian, sifat adab, kepentingan adab bersahabat yang kedua, prihatin. Okay. Bila kita ada ciri-ciri sifat tadi tu, maka kita akan melahirkan sifat prihatin dalam diri kita. Kita akan ambil berat tentang kawan-kawan kita. Contoh kawan kita sakit tadi kan. Okay. Kita pergi ziarah dia, maksud dia apa? Kita ambil berat lah. Kita nak tahu keadaan dia macam mana. Okay. Sebab takkan waktu senang je kita kena kawan dengan dia. Waktu dia susah, kita kenalah tolong dia. Okay. Kemudian, bila kita sama-sama bantu-membantu bertolak ansur, maka kita dapat mengeratkan persaudaraan sesama manusia. Seterusnya, kebahagiaan. Okay. Bila kita mengamalkan adab-adab persahabatan tu, kita akan dapat kebahagiaan. Macam mana? Hidup kita akan jadi aman, hidup kita akan jadi harmoni, dan kita akan merasa kemanisan iman itu sendiri. Okay. Seterusnya, kepentingan adab bersahabat, ganjaran. Okay. Kita akan mendapat ganjaran yang macam mana? Bila kita jaga hubungan baik dengan manusia, maka kita akan dapat perlindungan pada hari kiamat. Kita kena ingat, kalau kita sakiti hati orang kat atas dunia ni, kalau orang tu tak maafkan kita, maka tunggulah balasan yang berat dekat hari kiamat. Okay, kemudian ganjaran seterusnya, semestinya mendapat pahala. Kalau kita jaga hubungan dengan manusia, insya-Allah kita akan dapat ganjaran pahala. Okey, latihan minggu ini, Mak Lin nak awak salin dalam buku tulis awak. Okey, nyatakan amalan persahabatan anda ketika di tempat berikut. Okey, apa yang kamu akan buat? Apa yang kamu akan lakukan ketika kamu berada di dalam kelas? Okey, contoh. Dalam kelas, kamu nampak kawan kamu tengah sapu sampah. Okey, kamu tolong dia bersihkan kelas. Okey, apa lagi dalam kelas? Aktiviti kamu yang kamu buat selalu. Okey, kamu nampak kawan kamu jatuh dalam kelas ke, apa yang kamu kena buat. Kemudian, kamu nampak kawan kamu tak makan waktu rehat, apa yang kamu kena buat. Okey, seterusnya. Padang permainan. Waktu padang permainan, selalunya apa yang berlaku? Lari, tiba-tiba kawan kamu jatuh. Ataupun, cikgu suruh kawan kamu pergi ambil bola ke, apa ke, awak bantu dia, tolong bawa sekali. Temankan dia bawa sekali. Okey? Dan begitulah. Kat mana lagi? Okey, dekat kantin. Kat kantin, apa peristiwa yang selalunya yang akan berlaku dan apa yang kamu akan buat? Tegur kawan kamu baca doa sudah makan ke, boleh, tak ada masalah. Okey. Dan latihan tersebut kamu kena ambil gambar, hantar dekat muallim dalam WhatsApp. Okey, itu saja untuk pai pada minggu ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Mak Lin akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.